Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah Aidil Adha pada pagi yang penuh barakah ini bertajuk berkorban kerana Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana dikurniakan rahmat ilahi dapat menjadi tetamu di rumah Allah pada pagi ini, bersolat sunat Aidil Adha secara berjamaah, dan dengan kemurahannya juga bermula 1 Zulhijjah kita dihidangkan peluang memperbanyakkan amal soleh dan bersungguh-sungguh memohon pengampunan. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. Maksudnya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan amal soleh di dalamnya lebih dicintai olehnya dari hari yang ke-10, hari yang 10, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Hadis riwayat Ahmad. Tanda bersyukur atas segala nikmat kurniaan ilahi, kita amat digalakkan memperbanyakkan takbir dan tahmid mulai solat subuh pada 9 Zulhijjah sehingga solat asar pada 13 Zulhijjah. Kita juga amat digalakkan menyembelih binatang ternakan bertujuan membersihkan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما عمل آدمي من عمل يوم النهر أحب إلى الله من إخراق الدم إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأغلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض ويطيب بها نفسه. Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Al-Nahar, yakni hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, yakni binatang kurban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu yakni dengan berkorban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat rahimahullah, puncak kesanggupan melakukan pengorbanan sebagai bukti ketaatan kepada perintah ilahi ialah kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anak yang disayangi baginda, demi juga kerelaan Nabi Ismail alaihissalam menyerahkan leher untuk disembelih. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar
satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, yakni Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelih kamu. Maka nyatakanlah apa pandangan kamu. Ya, Ismail berkata, wahai bapaku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Dengan kehendak Allah, engkau akan mendapati aku ini tergolong dalam kalangan orang-orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Melalui peristiwa ini, Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS telah membuktikan sifat sedia berkorban apa sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala pula membuktikan sifat-sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada dua orang hamba yang benar-benar mengharapkan keridhaan Ilahi apabila menggantikan Nabi Ismail AS dengan seekor kambing. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surah Al-Saffat ayat 107. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkan amalan korban yang dilakukan sebagai sambutan Aidil Adha. Selain melakukan sembelihan binatang ternakan, pada hakikatnya korban membawa makna yang lebih luas. Merangkumi setiap pengorbanan yang dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Korban mengandungi makna yang sangat luas, merangkumi segenap aspek kehidupan seorang Muslim. Islam mengajar kita agar sentiasa sanggup berkorban, merangkumi nyawa, harta, masa dan tenaga, termasuk berkorban keinginan duniawi yang bersifat sementara demi mencapai matlamat yang satu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah rahimakumullah, dunia kini dilanda wabak COVID-19, mencatatkan angka jangkitan dan angka kematian yang menakutkan. Kita menyaksikan pengorbanan para petugas di barisan hadapan yang dipertanggungjawabkan memerangi wabak COVID-19, terdiri daripada anggota tentera, polis diraja Malaysia, rela, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba, Jabatan Kebajikan Masyarakat, juga pegawai-pegawai awam, agama dan masjid, serta badan-badan sukarela. Pengorbanan paling besar dibuktikan oleh kaki tangan kesihatan dan perubatan, terutama mereka yang mengendalikan secara langsung para pesakit, merangkumi tugas-tugas saringan, pemeriksaan, rawatan dan urusan jenazah. Mereka lah petugas barisan hadapan yang menghadapan risiko paling tinggi. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita mohonkan semoga para petugas barisan hadapan ini, terutamanya polis diraja Malaysia Kontijen Perak khasnya dan Malaysia amnya, diberikan sebesar-besar perlindungan, dan semoga pengorbanan mereka kita ini diterima sebagai amal makruf yang digunakan ganjaran dunia dan juga ganjaran akhirat. Berbagai langkah pencegahan diperkenalkan untuk membendung penularan wabak. Akibat daripada langkah-langkah yang dikokosakan, semakin ramai yang hilang pekerjaan, terhenti perniagaan dan terputus sumber pendapatan, menyebabkan begitu ramai yang mengalami hidup kais pagi makan pagi. Ramai yang putus bahan makanan, ada yang mampu untuk makan sekali sehari. Menjadi satu tanggungjawab fardu kifayah yang diwajibkan ke atas kita, yang digunakan rezeki yang lebih luas untuk membantu saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan kesusahan. Berpedoman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'minu billadhi yashba'u wajaruhu ja'i. Daripada Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak termasuk orang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sarjana Islam, ahli fiqh dan ahli sufi Jalal ad-Din Muhammad Rumi ketika ditanya, apakah bunyi muzik yang disifatkan haram dalam Islam? Jawapan beliau, bunyi sudu dalam periuk di dapur orang kaya yang didengari oleh orang miskin yang sedang kelaparan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam khutbahnya menasihatkan, satu suap kamu masukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangunkan 1000 buah masjid jami', dan lebih baik dari meriki sebuah Kaabah dengan kain sutra.
dan lebih baik dari orang yang qiyamul lail dan rukuk, dan lebih baik dari berjihad melawan kekafiran dengan pedang yang terhunus, dan lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun. Jika tepung itu masuk dalam perut orang yang lapar, maka ia mempunyai cahaya matahari yang terang benderang. Sungguh beruntung bagi orang yang beri makanan kepada orang yang lapar. Pandemik yang sedang berlaku pada hari ini membuka ruang luas untuk kita juga berpeluang melakukan pengorbanan dalam berbagai bentuk supaya dapat meringankan beban tanggungan mereka yang sedang menghadapi kesusahan. Antara pertolongan yang boleh dilakukan ialah memberi sumbangan bahan makanan, membantu membayar bil listrik dan air, para pemilik rumah dan perintis perniagaan mengurangkan kadar sewa atau tidak memungut sewa semasa berlakunya penutupan dan penyekatan aktiviti, dan para majikan pula seboleh-bolehnya tidak memberhentikan para pekerja. Berkorbanlah sebahagian daripada rezeki anugerah ilahi kepada kita dengan meningkatkan sedekah. Sesungguhnya para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang bersedekah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kali seorang hamba yang bangun pada waktu pagi hari, terdapat dua malaikat yang turun. Seorang daripada mereka yang berdoa, "Ya Allah, berikan gantian kepada hamba-Mu yang bersedekah." Manakala seorang malaikat lagi turun berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada hamba-Mu yang kedua." Riwayat Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minkum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.